Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah binti Siddiq daripada Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah bersama rakan penulisan saya, Prof. Madya Dr. Muhammad Suhaimi Taat dan Profesor Madya Dr. Sabarah binti Sharif, insya-Allah akan berkongsi sebuah kertas konsep yang bertajuk Pendidikan Islam di Malaysia dari aspek konsep, falsafah dan matlamat. Kertas konsep ini akan membincangkan konsep, falsafah dan matlamat pendidikan Islam menurut sisi pandang para sarjana pendidikan Islam dari dalam dan luar negara. Kertas konsep ini juga akan berkongsi sebuah kerangka matlamat utama pendidikan Islam yang mana ianya merupakan dapatan daripada penelitian terhadap artikel-artikel yang berkaitan dengan matlamat pendidikan Islam secara keseluruhannya. Penetapan kepada kedudukan hierarki matlamat pendidikan Islam adalah dijalankan menggunakan perisian Atlas di version 9. Sebagai pendahuluan, menuntut ilmu pengetahuan merupakan satu keutamaan dan perintah di dalam agama Islam. Aktiviti-aktiviti yang mempunyai tujuan memperolehi ilmu pengetahuan dan kemahiran sinonim sebagai pendidikan. Di dalam Islam, pendidikan adalah bagi memenuhi keperluan di mana asal kejadian manusia berada di dalam keadaan jahil. Dalil yang menyatakan bahawa kejadian manusia asalnya berada di dalam keadaan jahil adalah seperti yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Sejauh manakah manusia memerlukan pendidikan menurut Islam? Menurut Islam, pendidikan merupakan platform keluar daripada keadaan tidak tahu ataupun kejahilan. Seterusnya, pendidikan merupakan keperluan di dalam menjalani kehidupan dan pendidikan juga merupakan keperluan manusia untuk menjadikan manusia tahu kenapakah mereka ini diberikan kehidupan agar menjadi hamba yang berada di dalam ketaatan. Konsep pendidikan Islam dibina daripada perkataan-perkataan bahasa Arab, iaitu terdapat 7 kata bahasa Arab yang menjadi asas pada terbinanya konsep pendidikan Islam. Yang pertama, kata tarbiyah yang bermaksud mengasuh dan mendidik. Yang kedua, tarbib yang bermaksud menjaga, mengasuh, mendidik, membaikan yang dinisbahkan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, ta'dib, iaitu mengajar beradab, melatih budi pekerti mulia. Yang keempat, tadris, iaitu proses belajar memerlukan masa untuk mendapatkan hasilnya. Yang kelima, ta'lim, proses mengajar dan belajar bagi mendapatkan pengetahuan. Yang keenam, tazkiyah, bermaksud berkembang, bertambah, menyucikan dan membaikkan. Dan yang terakhir, riyadah, yang bermaksud melatih dan menjadikan dikuasai atau mengikut arahan. Seterusnya, konsep pendidikan Islam menurut definisi istilah adalah merujuk kepada subjek yang diwujudkan bagi tujuan pendidikan manusia kepada ajaran Islam yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tunjang rujukan. Konsep pendidikan Islam menurut pandangan sarjana Islam, pendidikan Islam merupakan satu pelajaran yang terdiri daripada aspek kognitif, fizikal dan rohani bagi membina individu yang mempunyai penguasaan intelektual yang baik, keimanan yang kukuh, jasmani dan emosi yang sihat bertujuan melahirkan individu yang mempunyai tahap kognitif yang tinggi, berakhlak baik dan dapat digunakan untuk memperbaiki, mencapai keseimbangan seluruh kehidupannya, termasuk hubungannya dengan Tuhan, hubungannya sesama manusia dan hubungannya dengan alam bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Apakah kepentingan falsafah pendidikan Islam di Malaysia? Di Malaysia, pendidikan Islam adalah merupakan unit yang terdapat di dalam kurikulum kebangsaan. Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran yang berbeza dengan mata pelajaran yang lain. Oleh itu, satu falsafah pendidikan Islam di Malaysia telah dibentuk bagi menzahirkan matlamat pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Pendidikan Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi membentuk kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Falsafah ini adalah dikeluarkan ataupun
disediakan oleh bahagian kurikulum JAPIM 2022. Terdapat 4 aspek utama di dalam pendidikan Islam di Malaysia. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah adalah sumber rujukan utama dalam konteks keilmuan, kemahiran dan penghayatan. Yang kedua, pendidikan Islam bertujuan membentuk umat Islam yang mempunyai kemahiran, sahsiah yang luhur dan mempunyai kesedaran tentang hakikat diri sebagai hamba Allah. Yang ketiga, pendidikan Islam bertujuan melahirkan umat Islam yang sensitif dan prihatin terhadap keperluan diri, masyarakat dan alam sekitar. Dan yang terakhir, pendidikan Islam bertujuan membentuk insan soleh yang menjadikan kejayaan di dunia sebagai laluan mencapai kebahagiaan di akhirat. Kenapakah matlamat pendidikan Islam diperlukan? Matlamat bermaksud tujuan atau objektif terhadap sesuatu perkara yang ingin dicapai. Oleh itu, matlamat hendaklah dibina lebih awal bagi menentukan hala tuju sesuatu perkara. Bagi pendidikan Islam, matlamat yang ingin dicapai adalah merujuk kepada suatu hasil atau dapatan setelah sesi pelajaran atau tempoh pendidikan selesai dijalankan. Okey, penulisan artikel ini telah membina sebuah kerangka matlamat utama pendidikan Islam yang telah disusun mengikut bilangan quotation yang diperolehi daripada analisis perisian Atlas TI version 9, di mana hierarki yang pertama, matlamat utama pendidikan Islam itu adalah mengenal penciptanya, iaitu Allah. Hierarki yang kedua melahirkan manusia yang baik, dan yang ketiga adalah beramal, melahirkan manusia yang beramal. Berikut adalah perincian bagi matlamat utama pendidikan Islam. Yang pertama, seperti dinyatakan tadi, adalah mengenal pencipta Allah Subhanahu wa taala. Keupayaan intelektual hendaklah mampu membawa kepada ketaatan, rasa kehambaan dan mengesahkan Allah sebagai pemilik dan penciptanya. Ini bersesuaian dengan tujuan manusia diciptakan, seperti mana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat, surah 56 yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Matlamat pendidikan Islam yang kedua adalah melahirkan manusia yang baik. Insan yang baik dirangkumkan daripada pembentukan akhlak yang mulia yang dapat diterjemahkan di dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya sesama makhluk dan hubungannya dengan alam sekitar. Ia juga membawa kepada pembentukan warga negara yang baik yang bertanggungjawab terhadap negaranya yang juga dikenali sebagai Khalifatullah. Matlamat ini juga selari dengan firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Seterusnya, matlamat pendidikan Islam yang ketiga adalah beramal. Beramal bermaksud lebih luas, di mana ilmu pengetahuan hendaklah digunakan untuk diri dan disampaikan kepada orang lain yang memerlukan bagi mencapai kehidupan yang berkualiti, mencakupi aspek emosi, rohani, fizikal dan intelek di dunia bagi mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Rumusan matlamat pendidikan Islam daripada ketiga-tiga matlamat pendidikan Islam tadi, bolehlah kita rumuskan sebagai matlamat pendidikan Islam tidak meletakkan penguasaan ilmu dan kemahiran berasingan dengan tujuan manusia diberi kehidupan. Matlamat pendidikan Islam menjelaskan bahawa ilmu, pengetahuan dan kemahiran harus membawa manusia kepada ketiga-tiga matlamat utama pendidikan Islam yang telah diperincikan tadi. Semakin manusia berilmu, maka semakin tinggi kebergantungannya terhadap Allah yang menciptakannya. Semakin jelas pemahaman tentang peranan hamba, semakin tinggi kesedaran dan kesyukuran yang mendorongnya kepada perkara-perkara ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sebagai penutup bagi kertas konsep ini adalah hanya membincangkan pada batasan ruang lingkup sumber rujukan yang digunakan di dalam penulisan ini. Oleh itu, kertas konsep ini masih memerlukan sumber-sumber rujukan yang lebih mendalam bagi menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan berkaitan konsep, falsafah dan matlamat pendidikan Islam dalam konteks negara Malaysia. Untuk ini, sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang baik serta kelemahan, kekurangan itu adalah datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.